Kupi-kupi Ghost Seram. Anda yang sudah menonton segmen ini untuk bertahun-tahun lamanya, anda tahu kisah-kisah di Kupi-kupi Go ni tidak seperti kisah seram yang lain. Kisah di Kupi-kupi Go ni ibarat kita yang berada di dalam cerita tu, penuh dengan konflik, penuh dengan drama. Setiap kisah ada plot twist yang anda tidak jangka. Itulah saya ingin memperkenalkan satu tagline baru untuk segmen ini, iaitu Kupi-kupi Ghost Seram. Satu penjelajahan, ibarat kita berada di dalam penjelajahan dengan karakter, konflik, drama, climax dan juga plot twist. Itulah keunikan kisah-kisah kita di sini. Kita teruskan dengan perkongsian kita pada malam ini, Kupi-kupi Ghost Seram. Satu penjelajahan. Nama aku Semat. Umur sekarang dah 35 tahun. Sejak berumur 20-an lagi aku selalu membantu mengebumikan orang kampung yang telah meninggal dunia. Aku dan rakan-rakan akan korek liang lahat, angkat usung mayat, solat jenazah, macam-macam lah yang kami bantu untuk memastikan pengebumian berjalan lancar. Tapi di antara semua kisah-kisah pengebumian ni, kisah yang akan aku ceritakan ini adalah kisah yang mengejutkan seluruh penduduk kampung. Kisah misteri yang berlaku semasa pengebumian seorang makcik yang kami gelar sebagai Mak Saha, bukan nama sebenar. Begini kisahnya. Sekitar bulan November tahun lalu, kami dikejutkan dengan berita kematian Mak Saha. Semua orang terkejut sebab baru je pagi tadi dia dilihat berada di pasar tengah rancak bercerita. Sekali tak ada angin, tak ada ribut, Mak Saha ditemui rebah di belakang rumah dia berdekatan dengan sebuah busut. Kena-kena lagi, Mak Saha ni tinggal berseorangan. Menurut cerita, dia tak mahu anak-anak dia tinggal dengan dia, malah ada ketika Mak Saha tak mahu anak-anak dia pulang ke kampung walaupun waktu raya. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa Mak Saha buat macam ni. Dipendekkan cerita, semasa hari pengebumian, bila jenazah Mak Saha dah dimandi dan dikafankan, liang lahat pun dah siap digali. Jenazah Mak Saha masih belum lagi dapat dikebumikan sebab menunggu anak-anak dia pulang ke kampung. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Bacaan Yasin bergema di ruang tamu. Entah dah berapa kali surah Yasin ni diulang sementara menunggu anak-anak Mak Saha pulang ke kampung. Apa tidaknya ada yang dari Sabah, ada yang dari Sarawak, ada yang dari Perlis. Seorang pun tak muncul-muncul lagi. Aku waktu tu dari tapak perkuburan tengah standby bergegas ke rumah Mak Saha menaiki motor Kapcai EX5. Aku dekati rumah Mak Saha dan aku perasan Pak Hajib, imam dan juga ketua kampung sedang berdiri di beranda ruang tamu. Wajahnya risau melihat aku yang mendekati. Mata kami tajam berpandangan sesama sendiri seakan kami berkongsi kegusaran yang sama. Aku matikan enjin motor, aku bagi salam dan melangkah naik ke atas. Aku salam Pak Ajib dan kata, "Pak Ajib, rasanya kita dah tak boleh tunggu ni. Orang kampung dah kata macam-macam. Saya takut jatuh fitnah pula." Bila aku kata macam ni, Pak Ajib hanya terdiam. Bila Pak Ajib mendiamkan diri, malas pula nak kata apa-apa. Aku kemudian toleh melihat ke dalam ruang tamu tempat di mana jenazah Mak Saha diletakkan dan perasan waktu tu hanya ada 4 orang yang mengelilingi jenazah dan membaca Yasin. Hairan, bila selalunya kalau berlaku pengebumian, ramai yang akan mengelilingi jenazah untuk membaca Yasin. Raut wajah aku kehairanan. Aku tengok Pak Ajib sambil bertanya, ini jakah yang datang Pak Ajib?" Pak Ajib menoleh melihat ke dalam ruang tamu dan tengok aku, katanya, "Tadi ramai, ada dalam 20 orang lebih, tapi semua dah cabut." Bila Pak Ajib kata macam tu, aku dah tahu ada sesuatu yang buat diorang meninggalkan rumah Mak Saha. Aku telan air liur dan dengan perasaan yang berdebar, aku melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengikut diorang membaca Yasin. Masa inilah baru aku tahu kenapa dari 20 orang jadi 4 orang. Semasa sedang khusyuk membaca, tiba-tiba kedengaran satu suara yang hampir membuatkan aku angkat kaki dan cabut keluar. Dari dapur rumah, suara seorang wanita yang berkata,
Woi, aku tak mati lagi lah. Sejurus selepas dengar suara ni, badan aku keras. Bulu roma aku berdiri tegak sebab itu adalah suara Mak Saha. Aku tengok ke arah dapur yang berada di bawah rumah. Keadaan gelap. Aku tengok semula ke jenazah Mak Saha yang berada di depan aku. Masa ni aku dah rasa takut sangat. Salah seorang rakan yang duduk di sebelah, sambil dia membaca Yasin, dia mengangkat tangan dia. Dia letakkan tangan dia di belakang aku sambil mengusap lembut. Itu untuk menenangkan perasaan takut dan terkejut aku. Aku tengok dia jeling ke arah aku dan mengangguk. Walaupun dia tak berkata apa-apa, aku dah tahu apa yang terjadi. Aku dah tahu di dalam rumah tu ada sesuatu yang mengganggu kami. Apa tidak pada waktu ini bermain di minda aku tentang kejadian-kejadian misteri yang orang kampung ceritakan sejak kematian Mak Saha petang tadi. Bayangkan, semasa jenazah Mak Saha sedang dimandikan sekitar lewat petang, ada penduduk kampung yang masih tidak tahu dia telah meninggal dunia. Diorang kata Mak Saha datang ke rumah dan tanya diorang, tak pergi rumah ke? Jemputlah ke rumah. Sebelum Mak Saha berlalu pergi, adalah dalam 4 ke 5 buah rumah yang melaporkan kejadian yang sama. Tidak sehingga mereka tiba ke rumah Mak Saha, barulah mereka tahu yang Mak Saha sebenarnya telah meninggal dunia. Masa awal-awal bacaan Yasin tadi pun ada dalam 20 orang lebih. Tapi semua orang tak tahan mendengar suara Mak Saha yang datang dari dapur, ada yang datang dari atas bumbung, ada yang datang dari bawah kolong. Itulah ramai yang pulang meninggalkan 4 orang yang hati keras ni, termasuklah Pak Ajib dan sekarang aku pula. Untuk aku pula, bila dengar suara Mak Saha tadi confirm kejap lagi aku pun akan cabut. Tidak beberapa lama selepas tu, aku terdengar satu bisikan. Semat. Oh, Semat. Woi, Semat. Bisikan tu datang dari salah sebuah sudut di ruang tamu tu. Mulut aku dah berhenti membaca Yasin. Raut wajah aku berubah pucat. Mata aku terbuka luas. Peluh mula mengalir turun di pipi. Perlahan-lahan mata aku menghala ke sudut bilik tu. Tapi sebelum sempat aku melihat ke situ, rakan yang duduk di sebelah aku tadi menepuk paha aku perlahan, membuatkan pandangan aku beralih melihat dia. Dia sedang menggeleng kepala sekali lagi. Tanpa dia berkata apa-apa, aku tahu yang dia melarang aku melihat ke arah sudut bilik tu. Aku faham. Aku segera berdiri dan melangkah keluar dari ruang tamu. Benda tu mahu mengganggu, makin dilayan, makin dia suka. Aku pun keluar dari ruang tamu meninggalkan mereka membaca Yasin. Pak Ajib waktu itu masih berada di beranda. Apa yang pelik, masa ni aku melihat dia seperti bercakap dengan seseorang di sebelah dia. Hairan bila Pak Ajib sebenarnya berseorangan. Aku dekati Pak Ajib dan tanya, Pak Ajib bercakap dengan siapa? Pak Ajib kata, dia tanya, tunggu lama-lama ni nak buat apa? Aku terkejut bila Pak Ajib kata macam tu. Siapa yang tanya Pak Ajib? Jawapan Pak Ajib ni membuatkan aku hampir nak terjun dari beranda tu. Katanya, Mak Saha. Mak Saha yang tanya. Aku terkejut dan tanya, Mak Saha? Tu nama Mak Saha dalam ruang tamu tu. Kata Pak Ajib lagi, Saka Mak Saha. Saka keturunan dia. Kata Pak Ajib, di sinilah Pak Ajib menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Cerita Pak Ajib lagi, sebenarnya Semat, Mak Saha kamu tu ada Saka keturunan. Dia tinggal tuha di belakang busut rumah ni. Ini bukan kali pertama kejadian seperti ini berlaku. Semasa kematian ayah Mak Saha puluhan tahun lalu, Pak Ajib juga ada di sini. Waktu tu Pak Ajib bayar-bayar kamu dan kejadian yang sama berlaku. Aku hanya terdiam mendengar cerita Pak Ajib sebelum Pak Ajib menyambung kisahnya. Sebenarnya Semat, ada sebab kenapa dia tak suruh anak-anak dia pulang ke kampung untuk bertahun-tahun lamanya. Mengikut cerita Mak Saha sendiri, walaupun dulu dia bersetuju mewarisi Saka ini dari ayah dia, tapi dia tak rela mewariskan Saka ini kepada anak-anak dia. Itulah dia terpaksa suruh anak-anak dia menjauhkan diri. Aku hanya mendengar cerita Pak Ajib ni. Bulu roma aku dah meremang masa tu. Sehinggalah jam menunjukkan pukul 2 pagi. Jenazah belum lagi dikebumikan. Yang berada di dalam rumah hanya 4 orang tadi, Pak Ajib dan juga aku.
Adalah beberapa orang yang berada di persekitaran rumah dan juga di tapak perkuburan, semuanya standby nak mengebumikan arwah secepat yang mungkin. Sekitar waktu ini, macam-macam benda yang berlaku. Ada yang melaporkan suara Mak Saha di sekitar kawasan rumah. Ada yang melihat Mak Saha di belakang busut rumah. Ada yang melihat di tapak perkuburan di dalam liang lahat. Sekitar kampung pun turut melaporkan kejadian Mak Saha mengetuk pintu rumah. Malah Pak Ajib pun beberapa kali dikunjungi oleh Saka Mak Saha ini bertanya soalan yang sama. Tunggu lama-lama ni buat apa? Boleh kata tempoh masa menunggu jenazah Mak Saha dikebumikan memang satu tempoh masa yang sangat-sangat menyeramkan. Sehinggalah keesokan harinya lebih kurang pukul 8 pagi barulah kesemua anak-anak Mak Saha tiba. Maka urusan pengebumian pun diteruskan. Kami perasan walaupun berhadapan dengan situasi tegang sejak kemarin lagi, menunggu semalaman tidak tidur dengan pelbagai gangguan misteri, wajah Mak Saha nampak bersih dan nampak bercahaya. Tubuh badannya ringan diangkat dari rumah sehinggalah diturunkan di dalam liang lahat. Semuanya berjalan dengan sangat lancar. Ialah, kalau difikirkan semula, arwah Mak Saha sebenarnya melindungi anak-anak dia dari bencana, iblis dan syaitan. Adalah kisah yang berlaku selepas pengebumian, tapi yang itu tak apalah, cukup hanya sampai di sini sahaja. Hari ini, aku dan rakan-rakan masih lagi aktif membantu menguruskan jenazah orang kampung yang meninggal dunia. Tapi tiadalah kisah seseram dan semisteri seperti kisah pengebumian Mak Saha. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah kita pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, tagline baru kita untuk segmen ini, Kupi-Kupi Ghost Seram 1, Penjelajahan. Saya jumpa anda pukul 10 esok untuk lebih banyak kisah yang menyeramkan. Kupi-Kupi Seram 1, Penjelajahan. Kupi-Kupi Go menarik setiap kali. Banyak sangat tagline ni.